Bagaimana tak tahu? Tak berani menghadapi. Lontarkan, cabut. Tuan Speaker. Saya bagi Sungai Pilih sebab kawan saya Sungai Pilih ni. Tak ada. Saya cuma nak maklumkan di dalam Dewan ini, Yang Berhormat Sungai Panjang admitted di hospital, kena denggi, bukan sengaja tak nak datang. Jadi jangan adalah tafsiran yang tidak. Okey. Okey, kalau Sungai Pilih dia beritahu kita, ya, Yang Berhormat Sungai Pilih, terima kasih atas makluman. Yang Berhormat Sungai Panjang ada masalah kesihatan dan sebagainya, kita minta dia cepat sembuh, ya, boleh datang kembali. Itu Doakan. Hah? Doakan. Kita doakan. Ayat yang lebih sempurna. Kita doakan, ya, dia cepat sembuh lah. Ya. Tapi semalam sebelah petang tu saya nampak dia terus hilang. Kalau ada masalah kesihatan, saya selepas cakap pun dia tak boleh cakap, dia kena, ya. Ini masalahnya. Tak apalah. Yang pentingnya saya nak bagi tahu, Yang Berhormat Ketua Pembangkang mempertikaikan bajet negeri Selangor, ya, memperuntukkan 58%. Ada untuk pengurusan lah dan sebagainya. Tapi kita nampak bajet yang dibentangkan di parlimen, berapa peratus pengurusan? 70, 75. Bagaimana? Cuba cerminkan dulu. Bajet mana yang lebih stabil dan seimbang? Ini yang perlu kita renung balik sendiri perkara ini. Dan sampai hari inilah saya nak bagi tahu lah, walaupun kita dalam surat khabar kita nampak, dalam ucapan sendiri mengatakan, dulu Selangor sewaktu Pakatan Rakyat mengambil alih, kita disindir, dipandang remeh, kononnya kita bagi air percuma. Tuan Speaker, 3 bulan bankrupt. 3 bulan bankrupt, bangkrut wong Jawa ngomong, dengan izin. Tapi hari ini dekat 3 tahun dah, kita masih committed, konsisten bagi air percuma. Inilah janji Pakatan Rakyat untuk rakyat. Dan sekarang timbul pula isu daripada Ketua Pembangkang, Selangor bakal bankrupt sebelum pilihan raya. Inilah antara tuduhan-tuduhan yang tidak berasas daripada Sungai Panjang. Tetapi Sungai Panjang tidak nampak, sampai hari ini tidak menjawab bagaimana beliau waktu menguruskan negeri Selangor, memperuntukkan tanah kepada Taram Corporation dan sebagainya, dan akhirnya menggunakan wang dalam laporan Sauket menyatakan PNSP dan sebagainya 1,9 juta wang rakyat diperuntukkan, digunakan untuk pergi lawatan teknikal Disneyland, Miami, Orlando, Monaco. Tidak cukup dengan seorang diri, bersama anak, bini, bersama lagi pembantu rumah. Sehawanla. Apakah jenis ini? Kita donong balik bagaimana Yang Amat Berhormat Tan Sri, Dato' Sri Menteri Besar kita, Yang Berhormat Ijo, beliau mengamarkan pentadbiran tabis urus yang baik, berhemah, cekap, dan beliau bukan saja mementingkan wang rakyat untuk value for money dibelanjakan, beliau menyasat bagaimana akaun-akaun dulu yang ditinggalkan dan menemui terdapat syarikat kawan baik Sungai Panjang, Taram Corporation, Tan Sri Tan Acai, yang hutang kepada kerajaan lebih daripada 600 juta, lebihlah angka tersebut. Tidak ada dalam akaun jumlah tersebut, tidak tercatat. Dan Yang Amat Berhormat Dato' Menteri Besar kita berusaha bertungkus rumus mengembalikan semua ini, memperbetulkan kepincangan ini. Akhirnya berjaya mengutip, meminta, mengarahkan Taram Corporation bayar balik utang-utangnya yang sudah lesap entah ke mana, 392 juta untuk kita gunakan kebajikan kepada rakyat. Inilah bukti keikhlasan kerajaan Pakatan Rakyat. Seterusnya saya juga
ingin menjawab sedikit tentang apa yang berlaku terhadap insiden saya sebelum saya pergi mengupas isu-isu yang lain, di mana saya dikatakan saya pergi untuk berdemonstrasi dan sebagainya. Sebenarnya saya nak bagi tahu Dewan Yang Mulia ini, saya pentingkan tentang masalah petani. Masalah petani wajib kita pertahankan hak mereka. Setahun hanya 2 kali musim menuai, setiap 6 bulan 2 kali saja musim menuai. Mereka menanti masa ini untuk mendapatkan hasil, untuk menjaga keluarga anak bini mereka dengan hasil menuai tersebut. Dan sebagai seorang menteri pertanian wajib bertanggungjawab mempertahankan hak petani. Lungutan daripada petani, tidak kira lah sawah sempadan ke, sekincan ke, sungai panjang ke, sungai besar ke, wajar kita ambil penyelesaian. Walaupun ada banyak dialog-dialog sudah dilakukan oleh Yang Berhormat Menteri, tapi dialog saja makan lebih, tapi penyelesaian tu tak ada. Pokok pangkalnya di mana, Tuan Speaker? Pokok pangkalnya kita dah siasat kerana kroni-kroni dipentingkan. Saya boleh nyatakan dengan boleh minta jelasan. Fakta. Saya bagi Sungai Burung lah. Saya nak minta penjelasan. Apsal yang sangat marah dengan Menteri Pertanian ni. Baja dapat, membajak dapat, subsidi ni, ya, racun dapat, masalah sepet kundang, bila esko datang so kutip jual akan dibeli oleh esko, ya, itu negeri bantulah, ya. Racun bila kena bina perang dapat subsidi, ya. Atas ini itu saya tak layan, sebab kalau nak menerangkan dasar tu, Menteri Pertanian itu di Parlimen boleh terangkan dasar dia, bagaimana subsidi dan sebagainya. Saya nak pertikaikan perkara lain. Yalah. Jadi saya tak bagi laluan macam itulah. Kalau saya tanya jawapan begini saya nak. Tak bagi laluan. Tak bagi. Tak apa. Okey. Terima kasih Sungai Buloh kerana beri kerjasama. Jadi kita mintalah Yang Berhormat Menteri Pertanian, tolonglah, ya, kita kekalkan satu mekanisme. Jangan setiap musim ada masalah. Kononnya saya nak jadi jago, nak jadi hero. Kalau ini masalah petani ini diselesaikan secara holistik, ya, secara gunakan satu mekanisme yang untuk menang-menang untuk dua pihak, saya rasa petani tidak akan menungut, tidak akan komplain terhadap saya. Tak ada, tak mungkin. Sekarang petani menggeruh, harga padi 1,150 satu tan di sawah sempadan, sewajarnya 1,300, musim lepas pun 1,250 sewajarnya. Dan potongan, baru hari ini saya tahu berita yang saya dapat hari itu, saya nak berdialog tak sempat. Berita yang saya dapat lebih 17, ada 20, 25. Tetapi Yang Berhormat Menteri jawab dalam Malaysia Kini dalam sidang media di Parlimen semalam, beliau jawab potongan 25 dan ada 2 orang 30%. Masya Allah tingginya. Kalau begitu 17 dengan 30, kalau ilmu hisab kita cuba kira berapa lebihnya. Maknanya hasil petani pasti akan berkurangan dan pendapatan mereka akan berkurangan. Bagaimana kita nak membela nasib mereka? Dan mungkin pihak bernas akan salahkan, oh kononnya padi tersebut kurang masak dan sebagainya, ada mutu tidak baik. Pokok pangkalnya di mana? Puncanya di mana? Puncanya saya dah selidik dah. Padi angin yang berkuasa, masalah padi angin. Dari mana padi angin itu datang? Padi angin itu datang bukan daripada langit. Padi angin itu datang angkara apa? Benih, padi benih yang tidak berkualiti. Okay, yang tidak berkualiti. Ya, tang sikit ni. Kita merangkam masa sudah 4.30. Kita perlukan wakil daripada Yang Amat Berhormat Datuk Menteri Besar untuk membawa usul lanjut masa. Tuan Speaker dan ahli-ahli yang berhormat sekalian, saya ingin membawa satu usul yang berbunyi seperti berikut. Bahawasanya Dewan yang bersidang pada hari ini mengikut Peraturan 11 dan 26/4 dalam Peraturan Tetap Dewan Negeri Selangor hendaklah melanjutkan sehingga selesai perbahasan
ke atas rang Undang-Undang Perbekalan 2011-2010 atau selewatnya pada jam 7 malam. Tuan Speaker, saya menyokong. Ahli-ahli yang berhormat sekalian, usul ini telah pun disokong. Saya kemukakan untuk mendapat persetujuan. Ahli-ahli yang berhormat yang bersetuju sila kata ya. Ahli-ahli yang berhormat yang tidak bersetuju sila kata tidak. Dipersetujui. Ya, sekian. Terima kasih Tuan Speaker. Masalahnya benih padi yang tidak berkualiti, padi benih tu yang disalurkan, yang dibekalkan kepada petani, akhirnya padi angin melambak dan hasil kurang menggalakkan. Punca di mana? Puncanya kita bagi dasar kementerian. Bukan saya nak marah dengan Menteri Pertanian, tidak. Saya tak ada dendam kesumat dengan Menteri Pertanian. Saya nak tegaskan dalam Dewan yang mulia ini. Tak ada. Saya cuma nak bagi tahu kenapa kita jaga suku Saka kita, kroni kita, bagi subsidi. Subsidi benih padi, padi benih 17,000 tan bagi satu syarikat. Haji Mano, Paderapan, Tarik Air Lapan. Wahal, beliau tidak mempunyai kemampuan sebegitu besar untuk menerima kapasiti yang besar itu. Dan lepas dapat 17,000 tan subsidi, tiba-tiba kereta besar pula keluar. Ini bukan saya nak tuduh, tapi inilah masalahnya. Akhirnya kualiti tidak dijaga, padi benih tidak dijaga, kroni yang dijaga. Speaker.